dalam grup WhatsApp ada 84 orang. Saya tak pasti total berapa sebab saya tak tengok lagi e-campus. Okey. Uh, saya harap okey, lagi 4 orang lagi. Sekarang ni 80. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada sekejap saya nak tunjukkan dahulu. Okey, untuk pedagogi, pedagogi pula. Untuk sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ni jam kreditnya hanyalah 2 saja. Okey, 2 jam kredit. Saya nak semua orang buka kamera sebab saya bimbang, takut bukannya nak suuzon kan, bukannya nak buruk sangka, takutlah nanti Google Meet je on tapi dia tengah main game kat sebelah kan, bimbang juga. Ataupun Google Meet on tapi kat dapur tengah tumbuk cili. Okay. Saya tak buruk sangka, cuma saya nak memastikan keberadaan anda. Tapi kalau anda rasa dengan buka kamera tu menyebabkan data habis cepat, buka-buka sekejap. 10 minit buka, lepas tu tutup balik. Macam tu. Tapi jangan main klik, nanti mengganggu orang lain. Okay, jangan buka tutup, nanti terganggu orang lain. Saya nak tunjukkan performa berkaitan dengan topik-topik yang akan kita belajar. Okey, sosiologi ni dia 2 jam kredit yang saya beritahu tadi. Kuliah 1 jam dan tutorial 1 jam. Okay. Saya rasa kuliah 1 jam ni dia agak pendek lah. Tapi saya cuba ringkaskan. Okay. 1 jam ni dia nak cakap masa dia agak pendek. Okay. Dan sepatutnya kalau belajar online 1 jam tu dia belajar online di 30 minit. Kalau 2 jam belajar online 1 jam. Tapi saya tak sampai hati nak mengajar 30 minit sebab takut tak boleh nak cover 30 minit tu. Okay, jadi saya cuba gunakan 1 jam untuk belajar online. Yang penting tak mengganggu anda punya masa lah. Okay? Dan tak mengganggu anda punya data. Okay. Sekarang ni saya sharekan performa. Nampak Kalau nampak, type lah dekat chat Google Meet tu, tulis nampak. Okey, terima kasih respon. Okey, ini adalah topik berkaitan. Ada 14 minggu yang akan kita belajar berkaitan dengan sosiologi. Saya tak nak detailkan setiap topik ni. Anda boleh baca dalam performa ni yang akan saya berikan dalam KLMS. Sebelum kita teruskan kelas kita ni, selagi saya masih ingat, jangan lupa masuk dalam subjek sosiologi dalam KLMS. Okay? Daftar register KLMS, lepas tu enroll dalam subjek PBFM 1022. Sekali dengan PBFI kan, dalam ni ada pelajar TESOL sekali kan, betul tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Pelajar TESOL, mohon respon, ada tak dalam ni? Tak ada, ni pelajar PI je. Saya rasa campur sekali dengan TESOL. Yang WhatsApp saya tadi pelajar PI lah. Kalau yang WhatsApp saya tadi, yang tolong buatkan grup tadi, ada kawan-kawan pelajar TESOL, boleh tolong tanyakan kelas kelas kuliah
sosiologi dengan siapa. Kalau dengan saya, suruh dia masuk dalam grup. Kalau sempat, masuklah Google Meet ni. Okey. Okey. Saya nak masukkan khususnya dekat sini lah, dekat ni tugasan. Okey. Ini ada tugasan untuk belajar online. Subjek sosiologi ni dia pecahannya adalah 80-20. Okey, 80 kerja khusus dan 20 final exam. Okey. Perincian 80 ni dia duduk kat sini lah. Duduk kat sini. Okey, ujian ataupun midterm, okey, ujian pertengahan semester 10. Lepas tu ada pembentangan 20 dan ada projek 20. Okey, projek 20. Tapi kemungkinan akan ada perubahan lah lepas saya bagi tahu hari ni. Kemungkinan akan ada perubahan, nanti akan saya bagi tahu semula lah perubahan dia. Okey, jadi 50 dekat sini. Okey, dia sepatutnya 50-50. 50 kerja khusus, 50 final exam. Tapi kita belajar online, dia 80 kerja khusus, 20 final exam. Okay. Jadi 20 final exam, 30 final exam yang berbaki ni digantikan menjadi kuis 1 dan kuis 2. Okay. Yang kuning ni adalah ganti kepada final exam. Sepatutnya 50-50. Tetapi final exam hanya 20 saja, baki 30 ditukarkan kepada kuis. 15, total 30. Okey, jelas Saya harap anda jelas. Okey. Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Ini untuk minggu pertama. Okey, ini untuk minggu pertama. Topik yang berkaitan dengan pengenalan kepada sosiologi pendidikan. Dalam tempoh lebih kurang 45 minit ni saya akan jelaskan secara ringkas lah. Berkaitan dengan pengenalan kepada sosiologi. Dari aspek definisi, sejarah perkembangan, okay, dan perbezaan di antara bidang sosiologi dengan ataupun ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Okey. Okey, ini email saya. Apa-apa urusan, saya rasa urusan tak pakai email lah. Urusan kita hanya yang berkaitan dengan tugasan, yang berkaitan dengan nota, semua akan saya masukkan dalam KLMS. Okey, bagi tidak membebankan anda sepanjang 14 minggu perkuliahan, minggu pertama ni kita berjumpa secara live dalam Google Meet. Okey. Kemungkinan minggu depan dan minggu-minggu akan datang saya akan rekodkan video dan anda boleh dengar dalam link yang akan saya berikan. Jadi biasa kalau dalam tempoh satu semester tu saya akan buat live dalam 3 ke 4 kali. Kemungkinan selang lagi 2 minggu akan datang, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sekali. Minggu keempat sekali, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh buat sekali live. 7, 8, 9, 10 sekali. Okey, 10, 11, 12, 13 buat sekali. Ada 4 kali. Itu minimum lah. Sepatutnya minimum 3. Jadi saya buat 4 kali. Tapi itu bergantung jugalah. Kadang-kadang kalau saya nak buat lebih ataupun saya nak buat kurang, ya, itu saya bagi tahu awal dulu. Okay. Tapi banyaknya kelas kita akan bergantung kepada video yang telah saya rekodkan. Okay, saya akan bagi dalam link di KLMS. Okey, untuk minggu yang pertama ni, kita akan masuk kepada berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan sosiologi. Okay. Sebelum masuk kepada topik definisi sosiologi tu, sebelum tu saya nak tanya, slide ni anda dah dapat ke belum? Slide dah dapat ke belum? Saya belum lagi, Ustaz. Belum lagi, tak ada lagi. Okey, tak apa. Lepas ni masuk dalam KLMS, enroll subjek sosiologi pendidikan. Nanti saya akan masukkan. Okey. Saya nak tanya pada anda semua. Okey. Waktu ni mikrofon
semua berfungsi ya, berfungsi. Berdasarkan gambar ni, apa yang anda boleh tafsirkan gambar ini dan cuba kaitkan dengan subjek kita untuk semester ni, sosiologi pendidikan. Cuba fikirkan sekejap gambar-gambar ini dan cuba kaitkan dengan subjek yang anda ambil dengan saya untuk semester ni. Gambarkan dengan satu perkataan ke dua perkataan ke, tak nak panjang-panjang. Ringkas. Okay, cuba fikirkan 10 saat. Lepas tu boleh buka mikrofon siapa yang nak cuba. Buka mikrofon ke, kalau nak type pun boleh type dekat ruangan chat tu. Kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Okay, terima kasih. Lain? Komunikasi antara manusia. Komunikasi antara manusia. Terima kasih. Lagi? Bekerjasama. Bekerjasama. Okay, terima kasih. Lagi? Sosial. Sosial. Okay, terima kasih. Lagi? Hidup bertamadun. Hidup bertamadun. Okey, terima kasih semua. Okey. Macam ni yang saya nak. Kalau saya tanya, semua boleh jawab. Okey, terima kasih. Lepas ni kalau boleh orang lain pula lah. Okey, bagi ruang orang lain pula. Tak ada malu-malu lah belajar online ni. Sebab saya pun tak nampak anda kan. Kalau dalam kelas tu boleh jugalah nak malu-malu sebab semua berada depan mata. Sekarang ni saya cakap sorang-sorang dalam bilik saja. Kan? Cuma kita interaksi, jumpa dekat online. Okey. Semua yang anda bagi tahu tadi semua ada kaitan. Tapi saya tertarik dengan jawapan komunikasi tadi. Okey, komunikasi. Soal berkaitan dengan sosiologi ni, dia sebenarnya kalau ikut perkataan sosiologi tu dia dari perkataan sosial lah, sosial bersosial. Okay. Nak kata sosiologi ni adalah bermula daripada interaksi. Tengok gambar-gambar ni semua. Okay, tengok gambar ni semua, ini adalah interaksi di antara ni orang tengah salam ni kan, tengah salam ni. Lepas tu ni pun tengah berinteraksi. Okay. Lepas tu ni pun tengah berinteraksi. Memanglah nampak dia tak cakap kan, tapi biasanya kalau gotong royong ke rewang ke kan mesti berinteraksi. Yang ni tengah berinteraksi. Dia bermula dengan interaksi. Okey. Okey, kita pergi pada definisi. Apa itu sosiologi? Sosiologi berasal daripada perkataan Latin. Okey, Latin iaitu socius. Okey. Bermaksud teman, kawan, masyarakat ataupun berkongsi. Tengok dulu perkataan socius kat sini. Okey. Cuba kaitkan dengan gambar yang sebelumnya, yang ini. Yang ini. Okay. Semua teman. Yang ini berteman, yang ini ada jumpa teman, yang ini berteman juga. Yang ini pun ada teman juga, yang ini pun ada teman. Okay. Ataupun masyarakat. Masyarakat ini duduk dalam satu masyarakat. Okay. Duduk dalam satu masyarakat. Ini duduk dalam satu komuniti ataupun masyarakat. Ini pun duduk dalam satu komuniti ataupun masyarakat. Okay, jadinya kat sini gambar-gambar tadi tu definisi sosiologi ni perkataan Latin asalnya socius iaitu teman, kawan, masyarakat berkongsi. Okay. Perkataan kedua adalah logos, socius dan logos. Okay. Daripada perkataan Yunani. Okay, daripada perkataan Yunani iaitu perbicaraan, perkataan, ilmu pengetahuan. Okay. Okey, balik semula pada gambar tadi. Yang ini dia berinteraksi. Lepas tu dia ada teman. Temannya mestilah dia berbicara, dia berinteraksi. Yang ini pun ada teman juga ni. Ni saya pasti gambar ni daripada ahli keluarga kan. Dalam sebuah masyarakat mesti ada teman dan mesti ada perbicaraan. Yang ini pun sama juga. Yang ini pun sama juga. Mestilah dia ada teman. Teman ni semua ni kawan-kawan ni. Lepas tu ada perbicaraan.
Lepas tu yang ini teman, rakan sekerja. Lepas tu ada perbicaraan dan ada perbincangan. Okey, itu definisi yang kedua. Okey, daripada kedua-dua perkataan itu, sosios dan logos itu, dia membentuk satu perkataan, okay, yang kita gunakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, iaitu sosiologi. Boleh dikira sebagai takrifan istilah. Yang ini takrifan bahasa, ini takrifan bahasa, ini takrifan bahasa, ini takrifan istilahnya adalah berbicara mengenai masyarakat dan belajar untuk bermasyarakat. Jadi yang boleh disimpulkan berkaitan dengan definisi sosiologi ini adalah kita berbicara berkaitan dengan masyarakat. Okay, belajar sosiologi ini kita berbicara tentang masyarakat dan cuba belajar untuk bermasyarakat. Jadi dia ada kaitan, maksud definisi sosiologi ini, okay, dia ada kaitan dengan semua perkataan yang telah kawan-kawan yang anda telah bagi tahu pada saya tadi. Komunikasi, bermasyarakat, lagi berbicara, kan, bertamadun, semua tu ada kaitan. Okey, jelas? Kalau jelas tolong komen jelas. Jelas. Okey, jelas. Okey, ataupun perkataan lain, sosiologi bermaksud ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sosial ataupun masyarakat. Ini bahasa akademiknya lah. Bahasa pasarnya yang ini. Okay. Berbicara mengenai masyarakat dan belajar untuk masyarakat. Sosiologi itu apa? Kita cerita tentang sebuah masyarakat. Okay. Dan dalam masa yang sama kita cuba untuk belajar bermasyarakat. Okay. Dia berbalik kepada maksudnya lah. Maksudnya, masyarakat ni adalah kelompok manusia. Okay. Ada ke kalau orang panggil masyarakat, dalam masyarakat tu ada seorang aja? Ada ke tak? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Ya, betul. Okey, itu individu. Masyarakat ni dia wujud apabila berkumpulnya ataupun berinteraksinya dua orang ataupun lebih. Itu dipanggil sebuah masyarakat. Okay, ataupun kumpulan ataupun organisasi. Tak ada organisasi dalam tu dia seorang-seorang saja. Ataupun tidak ada syarikat, tidak ada syarikat yang di dalamnya dia seorang-seorang saja. Boleh syarikat seorang-seorang tapi dia tak boleh nak buat kerja semua sekali. Sekurang-kurangnya dia ada pembantu dia. Kalau dia nak jadi bos, dia mesti ada pembantu dia. Kan? Jadi pokoknya masyarakat ni dia fokus kepada yang ni. Teman, lepas tu dia ada mesti berinteraksi. Teman, seorang individu, dia ada teman dan teman tu mesti berinteraksi satu sama lain. Barulah dipanggil sebagai masyarakat. Okey. Bahasa akademiknya, ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sosial ataupun masyarakat. Okay, itu maksud sosiologi. Okay. Sosiologi juga boleh ditakrifkan sebagai proses sosial. Proses sosial ni kalau kita lihat, proses sosial ni banyak. Berinteraksi, berinteraksi dengan orang lain, buat aktiviti, buat program, mengenali budaya masyarakat, ataupun dalam sekolah proses sosialnya adalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lepas tu buat aktiviti ataupun program-program yang ada di sekolah, program Maulidur Rasul contohnya kan. Lepas tu program solat hajat perdana. Lepas tu buat aktiviti sebelum peperiksaan, buat program menjawab, cara teknik menjawab soalan peperiksaan. Itu di antara proses sosial yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam komuniti. Masyarakat ataupun komuniti, masyarakat yang besar lah. Kita duduk contoh macam dekat Bandar Siputra, dekat kuis kan, Bandar Siputra, masyarakat di Bandar Siputra. Tapi kalau kelompok manusia di tempat yang kecil, contohnya di kuis, kita ada komuniti. Sebab itu dalam setiap taman-taman tu, dalam Bandar Siputra dia ada banyak taman. Kan, taman ataupun tengok kat Putrajaya. Putrajaya tu besar, dia ada section, ataupun kat Bangi lah dia ada section 1, section 2, itu komuniti. Komuniti kecil. Walaupun kecil, dalam tu ada kelompok masyarakat. Dia lebih daripada satu ataupun dua orang. Okey. Begitu juga dengan di sekolah. Okay, di sekolah kita panggil komuniti. Okay, di luar sekolah tu kita panggil masyarakat.
Jadi di dalam sekolah itu, di dalam komuniti sekolah itu juga berlaku proses sosial, ataupun perubahan sosial ataupun masalah sosial. Lepas itu pelajar yang datang ke sekolah tu ada buat masalah sosial. Dalam masa yang sama juga, di sekolah juga boleh merubah sosial seseorang. Kan, kalau kita lihat dalam sekolah tu, yang datang ke sekolah tu pelbagai latar belakang. Bila masuk ke dalam sekolah, sekolah ni berfungsi untuk merubah sosial seseorang. Ataupun sekolah itu adalah tempat untuk pelajar-pelajar menunjukkan sosial mereka, sama ada masalah ataupun tidak. Ada yang pelajar yang baik, dia akan tunjuk sosial dia yang baik. Hormat kepada guru, tolong menolong dengan rakan, membantu guru, menunjukkan tingkah laku akhlak yang baik di dalam sekolah. Kan? Tak kisahlah sekolah agama ke, sekolah tak agama ke, sekolah cemerlang ke tak sekolah cemerlang. Kadang-kadang ada juga sekolah yang bermasalah, tapi ada seorang dua orang yang wujud kat sekolah tu baiknya, masya-Allah. Dan dalam masa yang sama ada juga pelajar-pelajar yang menunjukkan masalah yang negatif. Itulah dia sebagai masalah disiplin kat sekolah tu. Kan? Jadi proses sosial, proses sosial ada kaitannya dengan sosiologi kat sini. Setiap individu yang ada dalam masyarakat akan melalui proses sosial. Macam anda jugalah, waktu nak masuk kuis semester 1 kan, kita cuba nak adapt macam mana suasana pembelajaran di IPTA ataupun IPTS. Waktu tu kita cuba jalankan proses sosial. Kita tak tahulah istilah tu sebab anda belum belajar sosial. Kalau dah belajar sosiologi tu, mungkin tahulah sosial ni macam mana kita nak berinteraksi dengan orang lain. Kita taklah duduk seorang-seorang, okey. Awal-awal tu cuba cari kawan. Awal-awal tu cuba cari macam mana nak berinteraksi dengan orang lain, pada awal-awal tu. Sekarang ni dah selesa lah sebab proses sosial tu dah boleh adapt dalam diri, dan kita boleh jadikan suasana persekitaran yang kita lalui sekarang ini sebagai kebiasaan. Tapi kalau bukan kebiasaan, itu sebagai proses tu baru nak mula kita adapt dalam diri kita. Okey, boleh Boleh ke tak boleh penjelasan saya? Boleh Doktor. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya sosiologi pertama kali diungkapkan dalam buku yang berjudul karangan Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive. Okey, maksudnya istilah sosiologi ni adalah istilah yang baru. Baru tu pun adalah bermula pada tahun 1798 kan. Masih baru lagi lah. Dalam 200 ke 300 tahun yang lalu, yang lampau, sebelumnya lah, diungkapkan oleh Auguste Comte. Ingat nama ni, Auguste Comte. Patut ada E kat sini. Auguste Comte. Auguste Comte. Pada tahun 1798 hingga 1857. Pertama kali digunakan. Ingat nama ni, saya suruh ingat. Jadi apabila Auguste Comte menggunakan istilah sosiologi, ungkapan sosiologi ini digunakan oleh Auguste Comte, dan Auguste Comte menunjukkan bahawa sebenarnya ada ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku dan proses sosial manusia. Ada ilmu. Jadi pada waktu itu apabila Auguste Comte menggunakan sosiologi dalam buku dia ni, maka Auguste Comte itu digelar sebagai bapa sosiologi moden. Sebab dia yang memulakan sosiologi. Kenapa moden? Sebab Auguste Comte ni memperbaharui istilah. Kalau sebelum sosiologi ni dia tak ada istilah yang sesuai untuk menunjukkan berkaitan dengan proses-proses sosial. Proses sosial dah berlaku sejak lama lagi dah, sejak Nabi Adam lagi kan. Sejak manusia pertama yang wujud dekat dunia ni lagi. Kan? Bila Nabi Adam lepas tu dengan
hawa, turun ke bumi, membiak-biak waktu tu ada proses sosial lama dah berlaku kan, mungkin 1700 ataupun 1400 yang lalu, sebelum Masihi tu belum kira lagi, lama dah. Tapi Auguste Comte ni dia menggunakan istilah ni bermula pada tahun 1798. Maka lekatlah nama bapa sosiologi moden tu kepada Auguste Comte. Okey. Tujuannya adalah untuk pendekatan masyarakat, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Tujuan penggunaan istilah sosiologi itu adalah tujuannya untuk diterangkan macam mana cara untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Ada satu kelompok, macam mana kita nak faham, nak dekat ataupun nak memahami masyarakat tu dengan cara ataupun dengan proses sosiologi ataupun dengan ilmu sosiologi. Okey. 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 Okey, ini definisi sosiologi menurut tokoh. Saya tak nak jelaskan ini, anda boleh baca dalam slide yang saya akan bagi nanti. Setiap tokoh ni dia ada definisi dia yang tersendiri. Penafsiran setiap tokoh merujuk kepada istilah sosiologi itu. Sudah pastinya yang pertama adalah daripada Auguste Comte, sebab dia bapa sosiologi moden. Apa yang dia katakan berkaitan dengan ilmu sosiologi. Ada juga daripada Max Weber, okay? Lepas tu ada daripada Emile Durkheim. Lepas tu ada daripada ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada ya? Okey. Sekarang ni dengar dulu. Lepas tu daripada Selo Semarjan dan Seleman Somardi, ini daripada Indonesia lah. Okey. Saya rasa tokoh-tokoh daripada Indonesia banyak berceritakan tentang sosiologi. Sebabnya nanti saya bagi tahulah sebabnya apa. Okey, sebabnya apa. Sojano Sokanto pun ada juga. Okey, Hasan Syadili, ini saya rasa ni orang Arab. Okey, orang Arab. Okey. Secara kesimpulannya, yang ini nanti tokoh-tokoh tadi tu anda boleh baca boleh baca sendiri, sebab saya rasa saya tinggal lagi 30 minit untuk selesaikan slide ni. Okay, secara kesimpulannya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat serta aspek-aspeknya. Okay, kita nak tahu macam mana nak bermasyarakat, dan dalam masa yang sama ada aspek-aspek yang perlu dipatuhi ataupun diikuti untuk belajar berkaitan dengan masyarakat. Ini kesimpulannya lah. Ini kesimpulannya. Okey, clear tentang definisi sosiologi? Okey. Clear. Okey, terima kasih. Okey. Ini adalah istilah, masih lagi dalam istilah sosiologi. Ini saya bawakan sedikit contoh ataupun maksud daripada Kamus Dewan. Okey. Dalam konteks di Malaysia, sosiologi digunakan dan Kamus Dewan telah mendefinisikan sosiologi itu adalah kajian tentang perkembangan organisasi, kehidupan, masyarakat, manusia dan sebagainya. Jadi nampak di sini bahawa Malaysia ataupun dalam konteks di Malaysia mengiktiraf bahawa sosiologi itu adalah mengkaji satu kajian tentang perkembangan. Macam mana satu organisasi, macam mana satu kehidupan, macam mana satu kelompok masyarakat manusia itu dia berkembang. Kemajuan berlaku, maka disebabkan kemajuan itu disebabkan oleh berlakunya kajian terhadap sosiologi ataupun sosial. Adanya kajian yang dilakukan. Okay? Bila ada kajian, maka berlakunya pengembangan terhadap kehidupan masyarakat, organisasi, manusia, kelompok yang ada dalam satu tempat ataupun di kawasan tersebut. Okey. Selain itu, Encyclopedia Education and Human Development menjelaskan bahawa sosiologi adalah kajian tentang disiplin sosiologi dalam menangani pelbagai aktiviti, aspek sosial, pendidikan, proses dan institusi. Semua perkara ni satu
aktiviti sosial, pendidikan, ya, proses dan institusi ini, keempat-empat ini ataupun kalau ada benda-benda yang lain, semua ada kaitan dengan sosial. Okey, ada kaitan dengan sosial. Bila kata sosial tu dia interaksi lah, berinteraksi. Tidak ada orang yang bersosial dia tak berinteraksi. Yang berinteraksi. Minta maaf. Boleh ulang tak yang bahasa ensiklopedia ni? Okey, ensiklopedia. Okey, kajian tentang disiplin sosiologi dalam menangani pelbagai aspek. Okay. Dalam menangani pelbagai aspek aktiviti sosial. Maksudnya kat sini nak ceritakan bahawa aktiviti sosial, okey, pendidikan, proses-proses yang berkaitan dengan sosiologi dan institusi-institusi ini adalah termasuk di dalam proses sosial. Okey, proses sosial. Jelas? Cumanya yang nak saya highlightkan dekat sini, pendidikan. Okey, saya nak highlightkan kat sini pendidikan. Dia ada kaitan dengan video kuliah yang kedua nanti, minggu depan. Okay, dia ada kaitan. Kenapa kita belajar sosiologi? Kenapa seorang guru kena belajar sosiologi? Apa kepentingan sosiologi? Apa tujuan ilmu sosiologi pendidikan? Sebab di sini dinyatakan bahawa aktiviti-aktiviti sosial termasuk di dalamnya proses pendidikan. Macam saya sekarang ni lah, saya tengah mengajar. Kalaulah saya kata pendidikan, pengajaran dan pembelajaran ini bukannya aktiviti sosial, saya rasa kita tak bertemu di dalam kuliah semester ni, kan? Proses pengajaran dan pembelajaran itu dikira sebagai aktiviti sosial sebab ada interaksi, ada komunikasi. Di dalamnya datang pelbagai budaya persekitaran yang ada. Contoh dalam 83 orang dalam kelas ni kan, masing-masing datang daripada tempat yang berbeza-beza. Kadang-kadang mengamalkan budaya dan adat yang berbeza-beza. Agama samalah, ya. Ini cerita tentang budaya, adat, nilai-nilai murni, ya, mengamalkan ketiga-tiga tadi tu dalam keadaan yang berbeza. Jadi bila masuk dalam kelas, macam mana kita nak satukan ke semua tu adalah melalui sosiologi. Itu pentinglah kenapa. Nanti saya akan jelaskan dalam video akan datang, kelas yang akan datang nanti. Okey, jelas sangat ni ya, ensiklopedia. Okey, cumanya kat sini Jelas, doktor. Cumanya ensiklopedia ni dia nak bagi tahulah apa yang dinyatakan berkaitan dengan sosiologi, itu saja. Okey. Okey, sosiologi lahir pada abad ke-19. Ini kat pengenalan dia. Okey. Lahir pada abad ke-19. Pelopornya adalah ni Auguste Comte yang saya bagi tahu tadi. Kena ingat nama tu. Okey. Ahli falsafah Perancis, bapa sosiologi moden. Ni tempoh dia. Okey, tempoh dia. Lepas tu digantikan, sama saya tak pastilah sama ada dia meninggal ke ataupun apa. Okey. Kemudian datang pelopornya yang kedua iaitu Herbert Spencer. 1820, saya rasa bukan meninggal, mungkin disebabkan ada pembaharuan yang ada dalam ilmu sosiologi itu. Okey. Pelopornya adalah Herbert Spencer 1820 hingga 1903. Okey, jadi kedua-dua ni diiktiraf sebagai pelopor. Okey, pelopor. Okey, objek kajian sosiologi, inilah. Objeknya adalah, pokok pangkalnya adalah manusia. Okay. Pokok pangkalnya objek kajian sosiologi ni adalah melihat kepada manusia. Nak tengok apa? Tengok tingkah laku boleh, tingkah laku. Dan tengok sosial manusia itu. Okay. Bila manusia bersosial, maka dia akan wujud satu masyarakat, sebuah masyarakat. Okay. Di dalam masyarakat itu akan timbul, dalam masyarakat itu berasaskan kepada sosial ataupun aktiviti yang ada dalam masyarakat itu akan timbul tingkah laku. Sebab itu kat sini, kalau ingat saja objek kajian sosiologi,
Inilah ni. Manusia. Manusia yang ada dalam masyarakat. Masyarakat melalui manusia. Tingkah laku sosial manusia. Manusia ni pun ada manusia, ni pun ada manusia. Okey, ni pun ada manusia. Jadi objek kajiannya adalah manusia. Sama ada cara mereka bermasyarakat, cara mereka beraktiviti, cara mereka bersosial, dan tingkah laku yang terhasil daripada aktiviti sosial yang dilakukan dalam bermasyarakat itu. Clear? Okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini pendapat tokoh berkaitan dengan, okey, yang ini sosiologi pendidikan. Saya perlu highlightkan kat sini. Okey, yang ini berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Dia ada sentuh sikit berkaitan dengan sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah fundamental, masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Masalah-masalah asas dalam pendidikan. Apa contohnya masalah-masalah asas dalam pendidikan? Okay. H.P. Fairchild mengatakan bahawa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Apa contoh masalah-masalah pendidikan yang fundamental? Ada yang boleh bantu saya? 87 orang. 87 orang. Malu bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Okey. Lagi? Selain daripada itu, masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Nama ni unik lah. Basil Shatiri. Ada ke Basil? Mana Basil? Ya saya. Ada. Oh ada. Okey, tak apa. Saja je tanya ada ke tak. Baik. Okey, terima kasih. Siapa? Oh, ni saya. Okey, apa lagi? Masalah-masalah pendidikan yang fundamental, asas. Fundamental ni adalah asas. Okey, apa masalah-masalah pendidikan yang asas? Kurang keyakinan. Kurang keyakinan. Okey. Okey, terima kasih. Itu sebenarnya bukan masalah pendidikan yang fundamental. Yang fundamental adalah bagaimana kerajaan nak bagaimana ialah kerajaan nak memberikan pendidikan. Contohnya dari segi dana ataupun dari segi medium yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan. Contoh, kalau nak memberikan pendidikan perlu ada sekolah. Okay? Itu yang asas fundamental. Jadi masalah-masalah pendidikan yang fundamental ni, contohlah kalau kata dekat Malaysia ni contohlah tak ada sekolah. Kerajaan wujudkan sekolah. Satu sekolah untuk semua bangsa. Saya rasa semua bangsa tidak bersetuju dengan kewujudan sekolah yang satu tu. Sebab setiap bangsa, setiap kaum tu dia ada budaya dan adat dan agama yang mereka anuti sendiri. Dan sudah pasti apabila masuk dalam proses pendidikan, dia nak setiap adat itu diajarkan di sekolah. Sebab tu sekarang ni wujud sekolah. Lama dulu dah. Ya, lama dulu. Sebelum merdeka lagi wujud sekolah Cina, sekolah vernacular, sekolah agama. Setiap sekolah tu untuk setiap kaum. Kan? Kalau dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan. Jadi sebab itu puncanya kat sini. Masalah fundamental yang pendidikan yang asas. Setiap sekolah itu, siapa yang sekolah kat situ, dia nakkan agama ataupun adat ataupun budaya dimasukkan di dalam sistem pendidikan. Sampai sekarang ni pun ada sekolah menengah kebangsaan. Ada sekolah SJKC, ada sekolah SJKT, ada sekolah agama, ada sekolah tahfiz. Kan? Jadi itu yang menyebabkan, itu yang dianggap sebagai fundamental. Okay? Itu dalam pendidikan. Okey, seterusnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara seorang dengan orang lain. Okey, proses belajar. Kadang-kadang kita tengok masyarakat, kita tengok orang kan,
kita tengok orang, ataupun kita pergi ke pasar raya ke, duduk kalau yang biasa pergilah, duduk dekat tepi kalau ada kerusi tu, kita perhatikan orang kan. Ada keluarga bawa anak dia minta apa-apa dia tak kisah, mak bapaknya tanya okey nak ni beli, nak emas beli, nak apa lagi, nak jam G-Shock harga 200 beli kan. Tapi kalau ada lalu keluarga lain bila anaknya minta beli gula-gula kapas, dia kata tak payah, jangan balik kan. Daripada itu kita boleh perhatikan, kita boleh belajar daripada reaksi ataupun tingkah laku orang. Sebab tu dia tengok kat sini sosiologi pendidikan, khususnya pendidikan lah. Okay, khususnya pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar. Kita belajar daripada didikan dua keluarga tadi tu. Macam mana mak ayahnya mendidik anak dia, yang pertama. Dan yang kedua tu, macam mana mak ayah dia mendidik anak dia. Satu family yang pertama tu dia bagi, yang satu lagi family beli gula kapas dia pun, tapi tak boleh. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kita tak tahu. Kita tak boleh judge kan. Lah harga RM2, RM5 pun takkan tak bagi. Ada sebab-sebab tertentu. Jadi daripada situ kita boleh belajar. Jadi sebagai seorang guru, kita pun nanti akan mengalami perkara tersebut. Contoh dalam kelas kan, ada pelajar kita masuk dalam kelas nak belajar. Okay, kita nak mengajar ni. Tapi ada pelajar kita yang bila kita jelaskan suatu perkara, okey, terus dapat, terus faham. Tapi ada pelajar ni yang kita dah terangkan 2-3 kali, masih tak dapat-dapat lagi. Jadi itulah fungsinya sosiologi. Kita kena selidik dahulu sebab apa dia tak faham. Janganlah kita terus salahkan pelajar. Awak ni dah 2-3 kali dah saya jelaskan, takkanlah itu tak dapat-dapat. Jangan salahkan pelajar, sebab itu memang kemampuan mereka. Kalaulah kita tak selidik dia betul-betul, latar belakang dia macam mana, proses sosial dia macam mana, kalau kita tak selidik dan kita tak faham kenapa dia jadi begitu, maka jangan kita salahkan dia. Tapi kalau dah selidik, budak ni okey, cuma dia ngada-ngada je lah, ngada-ngada saja nak kacau cikgu mengajar kat depan. Saja jenis yang suka, jenis yang nakal-nakal ni kan, dia dah faham dah, saja Ustazah saya tak faham lah yang tu yang tak faham tu. Kita dah terangkan 2-3 kali, dia boleh lagi cakap tak faham. Tu jenis yang ngada. Tapi yang jenis yang memang betul-betul kita selidik dia, memang latar belakang dia jenis macam ni, kemampuan dia macam ini, jadi kita tak boleh nak salahkan dia. Jadi kita cuba gunakan strategi atau kaedah mengajar yang lain berbanding dengan pelajar-pelajar yang boleh mudah faham. Okey, jelas Jelas. Okey, terima kasih. Okey, saya teruskan lagi. Saya nak fokuskan kepada kajian sosiologi. Yang tadi adalah objek. Objek sosiologi adalah manusia. Okay. Berdasarkan daripada objek sosiologi tadi, manusia, masyarakat, tingkah laku tadi itu akan menghasilkan kajian ni lah, yang biasanya yang akan dibuat kajian fokusnya adalah kepada nilai, perasaan, minat. Kita nak tunjukkan nilai-nilai, penghayatan nilai, ataupun perasaan-perasaan, ataupun minat-minat. Contoh kalau kita lihat masyarakat bandar dan luar bandar. Dan kalau kita pergi balik kampung, biasa kalau siapa-siapa yang duduk di pedalaman, bukan pedalaman sangatlah, di kampung-kampung kan, di kampung-kampung. Sorry saya cakap pedalaman, bukannya nak kata apa. Kalau yang duduk di kampung, maksudnya ciri-ciri kampung tu masih dikekalkan. Tidak ada dibawa masuk unsur-unsur luar. Okay? Kalau di kampung kan malam Jumaat baca Yasin, lepas tu ada kenduri, lepas tu rewang masih lagi masak sama-sama. Lepas tu dekat masjid ataupun suraunya masih lagi imamnya masih lagi imam-imam veteran kan. Itu masih lagi unsur-unsur luar masih lagi tidak masuk dalam masyarakat tersebut. Tapi kalau di bandar, kalau kita tengok dekat masjid surau semua, kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya imam muda kan. Lepas tu kenduri kahwin dah tak pakai rewang, gotong royong, semua pakai catering. Lepas tu buat kenduri kahwin dekat
dewan. Jarang buat kat rumah. Okay. Lepas tu semua buffet. Kalau kampung kan dia hidang, letak kat dulang. Ya, letak kat dulang. Makan satu meja tu 5 orang, satu dulang. Hidang, lauknya dihidang, bukannya buffet. Ya. Jadi kalau kita lihat, cuba tengok. Tengok, kalau orang bandar balik ke kampung. Tengok, nak mudah tengok dekat surau. Solat, surau. Biasa kalau kat bandar kita tengok kat surau orang pergi solat pakai seluar jeans, t-shirt, tak pakai kopiah tu biasa. Tapi kalau kat kampung pergi solat maghrib pakai seluar jeans, pakai t-shirt, tak pakai kopiah, orang akan tengok pelik. Kan? Pakcik-pakcik yang pakai kopiah, pakai kain pelikat tu dia akan tengok. Dia pandang 2-3 kali tengok ke belakang. Orang ke betul? Orang ke bukan orang ni? Orang betul ke ni kan? Jadi itu yang nak ditunjukkan berdasarkan daripada tingkah laku itulah yang kita nak kaji. Kan, tingkah laku yang nak dikaji. Jadi sebab tu kalau kita lihat kampung-kampung yang sudah hilang budaya-budaya asal mereka tu disebabkan oleh datangnya tingkah laku ataupun wujudnya minat orang yang ada dekat kampung tu untuk mengambil unsur-unsur luar masuk ke dalam penempatan mereka. Lepas tu kalau kita lihat dekat Malaysia ni, kebanyakan budaya-budaya yang ada diamalkan oleh orang-orang dahulu kat kampung tu, semakin lama semakin hilang. Hatta orang asli pun sekarang ni dah duduk dekat rumah batu, rumah batu. Kan? Kalau dulu orang asli kita tengok penempatannya, tengoklah macam mana. Kalau kita tengok National Geography ke, tengok cerita-cerita yang ataupun Discovery ke kan, kita tengok berkaitan dengan orang asli, ada orang asli yang duduk kat atas pokok buat rumah. Kan? Tapi ada negara-negara yang masih mengekalkan lagi, contoh di Indonesia. Kan, di Indonesia kalau siapa yang pernah pergi Bukit Tinggi kan, Bukit Tinggi ni, nama Bukit Tinggi memang dia berbukit-bukit lah. Kalau pergi Padang Indonesia, khususnya kat Bukit Tinggi, kawasan tu masih lagi tidak ada pembangunan. Penuh dengan bukit-bukit dikekalkan. Kerajaan betul-betul menjaga tanah tersebut daripada diceroboh untuk bawa masuk pembangunan. Dia nak mengekalkan. Dia nak mengekalkan keaslian seperti mana yang nenek moyang mereka miliki pada satu ketika dahulu. Itu contohnya. Okay? Ini kajiannya fokus pada nilai. Okay, perasaan. Tengoklah bagaimana contohnya kat sini mengkaji minat dan perasaan orang kampung, orang pedalaman, contohnya orang pedalaman di satu kawasan ni terhadap penggunaan teknologi dalam menanam padi contohnya. Kalau orang dulu kan menanam padi guna kerbau kan, nak membajak tu guna kerbau, lepas tu cocok manual. Tetapi datang satu teknologi baru kat kampung tu nak gunakan mesin. Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Benda tu nak kena tahu tu, itu yang dikaji dalam sosiologi. Okay? Jelas ke tak? Jelas, doktor. Jelas. Okey, terima kasih. Saya ada lagi 5 minit. Saya tak sempat nak habiskan ni. Okey, tak apa. Okey, seterusnya sosiologi ni adalah satu bidang baru jika dibandingkan dengan sains sosial. Okey, sains sosial ni dia punya kepala dia. So sains sosial ni kepalanya. Kemungkinan sosiologi ni duduk dekat sama ada di pinggang ataupun di lutut lah. Nak tunjukkan orang ni kan kepala. Okey, ni kaki. Mungkin sosiologi dekat ni lah, dekat pinggang ke ataupun dekat lutut ke kan. Sebab dia di bawah. Sebab tu dinyatakan kat sini sosiologi adalah satu bidang baru. Sosiologi itu adalah satu bidang baru. Okey, dia bukannya bidang sains fizikal ataupun bidang kemanusiaan, tetapi terletak di tengah-tengahnya. Contoh ni, kemanusiaan, ini sosiologi duduk kat sini. Okey, ini sains fizikal. Okey, yang saya beritahu tadi, teknologi penanaman padi datang ke kampung, digunakan oleh orang kampung. Orang kampung minat nak gunakan teknologi itu. Okey, ini adalah mesin. Ini adalah mesin. Okey, ini adalah mesin. Okey, ini ada minat. Okey, ini minat. Yang dimaksudkan
Sosiologi terletak di tengah-tengahnya. Kita bukannya nak tengok, bukan. Minat kat sini. Minat kat sini. Okay, ini minat, ini orang kampung. Okay, ini orang kampung Ini orang kampung. Okay, yang saya bulatkan ni orang kampung. Okey, orang kampung berminat untuk menggunakan mesin. Yang dimaksudkan sosiologi itu di tengah-tengahnya adalah kita bukannya nak mengkaji orang kampung itu. Dan kita bukannya nak mengkaji mesin yang digunakan, tetapi kita nak mengkaji minat yang ada dalam diri orang kampung, okey, menggunakan mesin. Jelas tak jelas? Jelas. Nak tunjukkan bahawa kedudukan sosiologi, dia bukannya cerita tentang fizikal, dia bukannya cerita tentang kemanusiaan diri orang kampung itu, tetapi dia nak sosiologi itu berbalik kepada nilai, perasaan, minat yang ada kat atas ni. Ni, kajian sosiologi dia bergantung kepada nilai, perasaan, minat, okey, terhadap penggunaan mesin tadi tu ataupun teknologi. Yang kurang jelas mana tadi ada orang ada. Okey, kurang jelas. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey. Sosiologi ni adalah bukan bidang sains fizikal. Dia bukannya nak tengok kecanggihan teknologi, macam mana teknologi itu digunakan. Macam mana teknologi itu dibuat, siapa yang buat teknologi itu. Tetapi dia hanyalah duduk di tengah-tengah di antara kemanusiaan dan fizikal. Okay, kemanusiaan yang di sini dah banyak sangat warna keliru. Saya tukar warna kuning. Okey. Kemanusiaan yang dilihat tak clear. Warna hijau, okey. Kemanusiaan, okey, yang pertama. Lepas tu fizikal yang kedua. Sosiologi tidak duduk dekat nombor 1 dan tidak duduk dekat nombor 2. Tetapi sosiologi duduk dekat nombor 3 ni, di tengah-tengahnya. Saya bagikan contoh kemanusiaan ni orang kampung. Orang. Okey, saya tulis pendeklah orang. Okey, tengok yang hijau ni. Okey, kemanusiaan. Manakala sains fizikal ni mesin. Okey, mesin. Mesin ni dia fokus kepada teknologi yang digunakan lah untuk menanam padi. Okey, ni orang kampung. Sosiologi tidak mengkaji orang kampung. Okey, dan tak tengok orang kampung tu guna mesin tu dia semakin kaya ke, semakin miskin ke, dia tak tengok tu. Dan sosiologi tidak mengkaji mesin itu sendiri. Teknologi apa yang digunakan, mesin jenama apa yang digunakan, siapa yang buat teknologi itu. Dia tak tengok yang itu. Tetapi sosiologi melihat kepada yang ketiga, iaitu minat. Minat orang kampung menggunakan mesin ataupun menggunakan teknologi dalam menanam padi. Menggantikan kerbau yang telah digunakan turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Faham tak? Rodiah Najihah. Clear ke tak? Mohon respon. Faham? Okey, terima kasih. Kalau tak faham nanti boleh tengok saya punya video. Nanti video ni saya akan bagikan dalam KLMS. Okey. Anda ada kelas tak lepas ni? Lepasnya ada kelas tak? Ada? Tak ada. Kalau tak ada, bagi saya sikit masa lagi. Boleh? Saya nak jelaskan. Okey. Okey, ini adalah ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi yang ada kaitan dengan pendidikan. Kita dah masuk dengan pendidikan. Okey. Sosiologi, ruang lingkupnya cerita tentang hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Okey, apa yang dimasukkan dengan ni? Okay, dalam sistem pendidikan kita, kementerian nak menggubal kurikulum ni, dia bukannya shot sendiri. Okay, ahli-ahli yang dilantik dalam membangunkan kurikulum, nanti anda akan belajar subjek sekolah dan pelaksanaan kurikulum pada semester 4. Dekat situ diceritakan tentang proses pembangunan kurikulum.
Jadi kementerian nak membangunkan kurikulum ni dia tidak syok sendiri. Maksudnya kalau nak buat main buat saja tanpa mengambil maklum balas daripada semua pihak. Okey. Jadi sistem pendidikan dia ada kaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Aspek apa? Nilai, perasaan, bersosial tadi tu, okey. Cara bersosial, budaya, adat. Sebab itu kalau kita lihat sekolah-sekolah swasta, kebanyakan silibusnya dia berbeza sikit dengan sekolah-sekolah kerajaan. Sebab sekolah kerajaan ni dia untuk disesuaikan dengan pelbagai kaum yang ada di sekolah menengah kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan. Okay. Kalau nak lebih kepada Islamik, pergi kepada sekolah swasta yang sekolah agama. Okay, sekolah agama. Kalau nak lebih kepada mahir bahasa Inggeris, pergi sekolah swasta, sekolah international. Kan, sekolah international. Ataupun kalau Cina, pergi ke SJK. SJK tu masih lagi sekolah kerajaan ataupun sekolah Cina lah, sekolah Cina swasta. Ataupun kalau nak belajar bahasa, pergi ke sekolah ni. Setiap sekolah swasta ni dia ada trademark dia sendiri. Trademark tu dia maksudnya apa dia nak kira produk dia lah. Produk dia tu nak meyakinkan kepada orang bila anak mereka masuk ke sekolah-sekolah swasta ni ada something yang lain daripada yang lain. Jadi kat sini sistem pendidikan dia ada kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Kalau kita tak tengok pada sekolah swasta, tengok pada sekolah kerajaan cukup lah. Kan? Kalaulah tidak mementingkan perkara ni, kalau tak pentingkan yang pertama ni, kalau tidak pentingkan yang pertama ni, sekolah kat Malaysia ada satu je. Sekolah menengah kebangsaan ada satu, sekolah kebangsaan ada satu. Dalam tu campur semua sekali. Kenapa perlu diasing-asingkan? Kalau sistem pendidikan itu tidak ada kaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Tetapi disebabkan ada hubungan tu, maka dia berpecah pada macam-macam jenis sekolah. Okay? Yang keduanya hubungan antara manusia di sekolah. Ini saya panggil tadi komuniti yang ada dalam sekolah tu. Setiap manusia, individu yang ada dalam sekolah tu, dia ada hubungan di antara satu sama lain. Hubungan di antara pentadbir dengan guru, hubungan di antara pentadbir sekolah dengan pelajar. Hubungan di antara pentadbir dengan pekerja-pekerja yang ada di sekolah tu. Lepas tu hubungan guru dengan pelajar, hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan pentadbir, hubungan guru dengan pekerja. Lepas tu hubungan pelajar dengan guru, hubungan pelajar dengan pentadbir, hubungan pelajar dengan pelajar, hubungan pelajar dengan pekerja. Jadi setiap manusia, selagi mana yang dekat sekolah tu ada manusia, maka dia ada hubungan di antara satu sama lain. Hubungan itu sebenarnya dia memainkan peranan membentuk sosial dan cara bermasyarakat. Kalau sekolah kebangsaan dia berbeza dengan kalau sekolah kebangsaan dia berbeza dengan SJK C ke SJKT, berbeza. Budayanya berbeza. Kalau sekolah menengah kebangsaan, sekolah harian, berbeza dengan sekolah yang ada asrama harian. Sekolah sukan dia berbeza. Sekolah asrama penuh berbeza. Sekolah kluster dia berbeza. Lagi apa? Sekolah international swasta berbeza. Okay? Sebab ada hubungan di antara satu sama lain yang bergelar manusia itu dia membentuk, mencorakkan situasi dan persekitaran dan sosial sekolah tu. Okey, yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap tingkah laku dan kepribadian semua pihak di institusi pendidikan. Okey, pengaruh sekolah ni memainkan peranan penting kepada tingkah laku. Memainkan peranan penting kepada perubahan tingkah laku. Kalau sekolah yang tidak menekankan kepada aspek akhlak contohnya kan, maka pelajar-pelajar yang sekolah tu dia tak kisah akhlaknya. Tapi kalau sekolah yang ada dapat pengetua, dapat guru-guru yang prihatin tentang masalah akhlak, disiplin pelajar, maka bila pelajar masuk kat situ, ada kesan perubahan sedikit sebanyak. Kalau tak sikit, dia banyak lah. Kalau tak banyak, dia sikit. Sekurang-kurangnya ada perubahan. Perubahan terhadap kepribadian pelajar itu sendiri. Itu pentingnya pengaruh sekolah ataupun institusi pendidikan itu, dia sekurang-kurangnya dia memberi perubahan kepada individu yang masuk ke sekolah itu. Sama ada pelajar, guru, pentadbir ataupun kaki tangan yang ada, cleaner ke.
sekurang-kurangnya ada sedikit perubahan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ruang lingkup sosiologi. Yang keempat adalah institusi pendidikan dalam masyarakat. Okay? Dalam masyarakat ni, institusi pendidikan ni banyak mempengaruhi di antara satu sama lain. Okay? Seboleh-bolehnya institusi pendidikan itu yang ada dalam sebuah masyarakat, dia memberi kesan. Institusi pendidikan memberi kesan kepada masyarakat dan masyarakat memberi kesan kepada institusi pendidikan. Saya akan terangkan dalam kuliah saya yang kedua berkaitan yang ini. Okay? Dia bukan saya tak terangkan secara direct, tapi dalam masa yang sama ada cuba saya kaitkan waktu saya nak menjelaskan poin-poin pada topik yang kedua nanti. Okay? Okey, ini dia penjelasan yang saya rasa anda boleh baca yang ni. Yang ni saya dah huraikan. Sedikit sebanyak saya dah huraikan. Yang ini penjelasannya. Boleh baca. Okey. Masa kita tak banyak, saya akan teruskan lagi. Okey, untuk setakat ni kat sini. Sekejap. Okey, untuk setakat ni. Clear tak clear? Ruang lingkup. Ruang lingkup ni adalah apa yang meliputi, apakah nak kata macam ni, apakah perbincangan pendidikan yang meliputi dalam aspek sosiologi. Macam tu. Untuk setakat ni jelas ke ataupun ada nak tanya, silakan. Jelas Jelas, Doktor. Ada apa nak tanya? Nak tanya boleh tanya. Jelas. Takkan jelas je. Bagilah pendapat sikit. Bagi saya rehat. Saya nak tanya. Nak tanya silakan. Macam kuis tu yang Mimelani, Pemarok dan Ulang tu kan? Saya tak clear, sorry. Tak clear suara. Terputus-putus. Ulang-ulang sekali lagi. Macam kuis kan Macam dia kuis. ada slogan kan. Kuis ada apa? Saya dengar kuis je. Dia putus-putus. Awak boleh type tak dekat chat tu? Boleh type tak kat situ? Ataupun ada yang lain boleh, kalau nak tanya ke, nak bagi pendapat ke. Doktor. Silakan. Berkenaan dengan tadi yang sosiologi ni tidak mencari kepada kemanusiaan, yang diberi contoh iaitu orang kampung, dan tidak mencari kepada teknologi lah, mesin yang diberi contohnya mesin tadi. Adakah bermakna sosiologi ini merumus kepada cari mengapa datangnya kehadiran apa? Itu ke Doktor? Kehadiran apa? Datangnya kehadiran apa? Kehadiran minat. Kehadiran. Betul. Tengok dalam. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, tengok pada saya punya slide ni, yang kajian sosiologi ni. Kajian sosiologi ni dah jelas dinyatakan bahawa kajian sosiologi ada fokus kepada nilai, perasaan dan minat. Semua ni, tiga-tiga ni, dia adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang dihasilkan oleh manusia. Minat tu adalah tingkah laku yang terhasil daripada manusia tu. Perasaan. Okay, perasaan tu yang timbul daripada tingkah laku manusia tu. Nilai tu adalah tingkah laku yang terhasil daripada manusia. Jadi dia bukan nak tengok manusia tu, tetapi dia nak tengok tingkah laku yang terhasil daripada manusia. Dan dia tak tengok pada sains fizikal, iaitu teknologi apa yang digunakan, jenama apa,
asal teknologi itu daripada mana, tetapi dia nak tengok yang tadi itulah, duduk di tengah-tengahnya, iaitu tingkah laku yang terhasil daripada manusia. Tengok kajian sosiologi ni fokus kepada ni. Ni kajian sosiologi yang saya hijaukan ni. Kalau objek, manusia. Manusia kat mana? Manusia dekat dalam masyarakat, manusia yang bermasyarakat, manusia yang menghasilkan tingkah laku. Tapi kalau kajian sosiologi, bukannya tengok manusia itu, tetapi tengok kepada apa yang dihasilkan oleh manusia melalui tingkah laku mereka. Kalau tingkah laku secara individu lain, kalau tingkah laku secara masyarakat lain, kalau tingkah laku dalam komuniti yang kecil tu lain, komuniti di sekolah lain, komuniti di taman-taman perumahan lain. Jadi itu yang dinyatakan sebagai kajian sosiologi tengok pada tingkah laku. Tingkah laku tu termasuklah dalam nilai, perasaan dan minat. Dia tak tengok pada individu tu. Ataupun dia tidak tengok sains fizikal. Sains fizikal, apakah teknologi ataupun apa-apa sajalah peralatan-peralatan lain yang digunakan. Jelas? Jelas doktor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mana tadi yang nak tanya tu? Tak tulis lagi, tak apa. Saya teruskan lagi. Saya nak cepat sikit. Sekarang ni 3.13. Okey. Sementara menunggu kawan awak tadi menaip soalan dia, saya masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pembahagian sosiologi. Sosiologi ni ada terbagi kepada dua. Okey, yang pertama sosiologi statik. Okey. Yang kedua adalah sosiologi dinamik. Statik ni maksudnya apa? Statik dan dinamik maksudnya apa? Kalau tak nak cakap boleh type je dekat ruangan chat tu. Statik maksudnya apa? Dinamik maksudnya apa? Tidak bergerak ataupun berkekalan. Dinamik itu maknanya perubahan ataupun perilaku atau ketindakbalasan. Okey. Terima kasih. Statik tu ialah dia bergerak, jumut. Kan? Dia duduk diam kat situ. Manakala dinamik itu lawan kepada statik. Statik dan dinamik. Kena ingat pembahagian sosiologi ada dua. Statik, lawan kepada statik adalah dinamik. Statik ni masih lagi mengekalkan hukum-hukum asas kewujudan dalam sebuah masyarakat. Okey, contoh tengok orang asli kan, orang asli. Walaupun dia walaupun dia dah duduk dekat rumah rumah batu yang diberikan oleh kerajaan, tetapi pekerjaan mereka masih lagi memburu kat hutan. Contohnya lah, masih ada lagi orang asli macam tu. Dan tak dinafikan juga ada orang asli yang dah maju, dah boleh kerja dekat luar, dah masuk ke bandar kan. Itu contoh. Okay? Masih lagi mengekalkan hukum-hukum yang menjadi asas kewujudan masyarakat. Asas kewujudan masyarakat mereka apa dia? Budaya, adat. Dan masih lagi mengekalkan adat. Masih lagi mengekalkan budaya. Walaupun telah dipengaruhi oleh persekitaran yang membangun. Manakala sosiologi dinamik, bila adanya perubahan, maka dengan semua sekali berubah. Kerana hilang jati diri, lupa adat, lupa budaya yang diamalkan. Itu dinamik. Okey, jelas kat sini? Mudah je? Jelas doktor. Okey, terima kasih. Ni objek kajian sosiologi ni saya dah tunjukkan tadi. Cuma kat sini dijelaskan siapa itu masyarakat. Okay, siapa itu masyarakat. Boleh baca juga kat sini. Seterusnya nak tunjukkan bahawa wujudnya masyarakat itu disebabkan adanya hubungan sosial. Ataupun adanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada sosial. Kita bersosial mesti kita berkomunikasi. Kan? Orang bisu pun berkomunikasi, orang buta pun berkomunikasi, orang pekak pun berkomunikasi. Kalau tidak, macam mana boleh wujudnya pertubuhan orang-orang pekak Malaysia? Pertubuhan orang-orang bisu, pertubuhan orang-orang cacat, kan? Sebab mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi. Gunakan bahasa apa itu belakang cerita. Yang penting komunikasi di antara orang bisu dengan orang bisu yang lain itu mereka faham, terima. Sebab itu ada bahasa isyarat, verbal, non-verbal language. Okey. Soalan, kenapa teknologi dikatakan penghubung antara satu sama
sama lain, sedangkan New Age hari ini tidak. Kita tengok teknologi seakan menjadi pemisah untuk berinteraksi dalam masyarakat. Itu terpulang pada individu lah. Terpulang pada individu. Ada orang yang gunakan teknologi untuk memanfaatkan kehidupan mereka. Kan, untuk memanfaatkan kehidupan mereka. Contoh yang saya bagi tahu tu adalah gunakan teknologi untuk mengusahakan ladang padi kan, padi. Nak tanam padi guna teknologi. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbanyakkan lagi produksi beras-beras di Malaysia supaya Malaysia ni tidak import daripada luar. Tapi ada setengah lain yang menggunakan teknologi untuk memisahkan di antara satu sama lain. Dan ini terpulang, kalau kita tengok dalam satu keluarga kan, ada je teknologi yang digunakan untuk mengeratkan silaturahim. Kan, duduk dekat dalam satu rumah, bila time makan, bila time duduk satu kumpul ke tepi, duduk sama-sama satu keluarga, makan kat luar ke, teknologi tu ketepikan. Jangan ada siapa-siapa yang tengok telefon. Apabila duduk sama-sama dengan keluarga. Itu terpulang pada setiap individu lah, macam mana dia mengawal penggunaan. Tapi ada juga satu keluarga yang bila makan kat luar, masing-masing pegang telefon. Kan? Masing-masing pegang telefon. Diri saja bersama, tetapi hakikatnya dia tidak ada kat situ. Dia tengah berinteraksi dengan orang lain. Okey, menjawab soalan Muhammad Taufik. Itu pulang pada individu lah. Hakikatnya apa saja teknologi yang wujud ni, dia ada, setiap benda yang wujud ni dia ada dua pilihan lah. Sama ada menyenangkan ataupun menyusahkan, itu saja. Macam mana nak menyenangkan ataupun menyusahkan, itu bergantung kepada setiap individu yang menggunakan. Sama juga macam bayi yang dilahirkan. Ada hadis kan, hadis Nabi, bayi yang dilahirkan tu ibarat kain putih. Siapa yang mencorakkan kehidupan tu, sama ada majusi ataupun tu, sebab itu ada pilihan. Setiap benda yang wujud tu ada pilihan, sama ada nak baik ke nak buruk. Itu je. Okey, menjawab tak soalan saya? Kalau menjawab tolong komen kat situ. Okey, seterusnya ni saya lajukan kat sini. Jika ada hubungan, barulah ada komunikasi. Bila ada komunikasi, barulah ada interaksi. Ada interaksi, barulah dipanggil sebagai wujudnya sebuah masyarakat. Ni cerita tentang masyarakat. Okay? Interaksi. Masyarakat ni, wujud sebabnya ada interaksi. Dan adanya hubungan sosial. Kat sini. Okey, ni boleh bacalah. Saya nak lajukan sikit. Dalam sebuah masyarakat, dia ada istilah-istilah dia yang wujud. Antaranya fakta sosial, okey, tindakan sosial, khayalan ahli sosiologi, okey, ataupun realiti sosial. Ada 4 istilah yang kita perlu ketahui dalam ilmu berkaitan dengan sosiologi. Apa itu fakta sosial? Cara bertindak, berfikir, berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengawal individu tersebut. Fakta sosial, contohnya seseorang itu bertingkah laku dengan tingkah laku A, tetapi hakikatnya tingkah laku yang diamalkan individu itu dalam menggunakan ataupun berdasarkan tingkah laku A itu, dia tidak sesuai dengan keadaan persekitaran yang mengamalkan tingkah laku B. Okay, fakta sosial A, B. Okey, ini individu. A ni individu. Okey, individu. Yang ini masyarakat, M masyarakat. Okey. Ada individu yang bertingkah laku ataupun budaya mereka ataupun apa sahaja tingkah laku seharian mereka berdasarkan kepada tingkah laku A. Tetapi hakikatnya masyarakat lebih kepada tingkah laku B. Jadi kat sini, cara bertindak, berfikir dan berperasaan yang berada di luar individu. Nak tak nak, A ni kena juga ikut tingkah laku yang diamalkan dalam masyarakat, iaitu tingkah laku B ni. Okay, itu yang dipanggil sebagai fakta sosial.
Okay. Fakta sosial. Contohnya apa okey. Ini saya punya tugasan untuk anda semua berikan contoh berdasarkan kepada fakta sosial ini. Saya nak minta seorang satu nanti ini bagi tugasan lah. Sediakan satu contoh untuk menjelaskan fakta sosial ini. Saya dah bagi gambaran tadi, fakta sosial itu apa. Nanti dalam tutorial saya akan buatkan discussion, ruang untuk discussion. Anda jawab soalan saya tadi tu dengan jawapan contoh-contoh yang sesuai. Okey? Okey. Okey, terima kasih. Ni dah ada contoh dah ni. Alamak, silap lah tunjuk awal. Okey, tak apalah. Ini contoh dia. Boleh buat contoh-contoh yang anda nak bagikan dalam tutorial nanti berdasarkan pada contoh ni. Okey. Ini fakta sosial. Okey. Seterusnya tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu ada makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Tindakan sosial kat sini. Tindakan daripada individu. Seorang pelajar yang melaksanakan, yang buat masalah disiplin. Sebenarnya bukannya dia bermasalah, tetapi ada sesuatu perkara yang ingin ditunjukkan dan ingin diberikan perhatian. Ataupun contoh masalah remaja sebelum yang daripada dulu sampai sekarang, masalah rempit kan. Bawa motor secara berbahaya. Dekat tengah-tengah highway tu bolehlah dibuat Superman. Kenapa tak buat dekat hutan-hutan ke sana ke? Jalan-jalan yang tak ada orang. Dekat tempat ramai orang itulah yang dia nak buat. Sebab dia ada tujuan. Itu tindakan dia. Kan, nak diberikan perhatian oleh orang lain. Itu dinamakan sebagai tindakan sosial. Okey, ini contohnya kat sini. Contoh menanam bunga untuk keseronokan. Okey. Orang lelaki, pakcik kat sebelah tanam suka menanam bunga. Orang perempuan tak suka tanam bunga. Bukan saya cakap orang perempuan tak suka tanam bunga. Dalam contoh saya ni lah, pakcik ni tanam bunga. Pakcik lelaki dah kan, pakcik lelaki. Tapi ada makcik kat kampung tu tak suka pula tanam bunga. Makcik tu yang pelik. Kenapa pakcik ni suka tanam bunga? Bukannya disebabkan minat orang lelaki tu tanam, tapi nak keseronokan. Kan, menanam bunga untuk keseronokan. Bukan merupakan tindakan sosial, okay, tetapi menanam bunga untuk menyertai pertandingan. Contoh kat sini. Okay, bukannya disebabkan nak seronok ke, bukannya disebabkan orang lelaki suka bunga ke, tapi ada benda yang tujuan yang tertentu. Kan, kalau perasan tak apalah, tu contoh lain. Okay, yang penting ikut contoh ni lah. Ini pun anda semua kena berikan contoh yang lain untuk tindakan sosial ni. Yang pertama tadi fakta sosial, yang kedua ni tindakan sosial. Nanti dalam perbincangan KLMS nanti saya berikan ruangan untuk anda semua berikan jawapan. Okey, saya rasa dah melebihi masa. Cukup tak untuk setakat ni ataupun nak sambung lagi sampai pukul 5? Tak nak? Cukup setakat ni. Ada kelas, doktor. Ada kelas pukul 4. Pukul 4. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Sebenarnya nota ni boleh baca. Okey, boleh baca. Cumanya kena baca dengan keadaan anda sedar. Okey, jangan baca dalam keadaan tak sedar. Kalau baca dalam keadaan tak sedar memang tak masuk, tak faham. Dia nak kena perhatikan satu kataan. Fahamkan ayat tu baru boleh faham. Tak apa. Saya cuba rekodkan slide yang berbaki ni. Saya cuba, saya tak jadi. InsyaAllah. Kalau ada masa nanti saya akan buat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya buka lagi soalan, last satu soalan kalau ada siapa-siapa yang nak tanya ke. Doktor. Okay, ya. Bagi subjek ni, kami perlu enroll subjek ni dengan lecturer tutorial ke macam mana? Masuk dekat kuliah. Kalau anda ada masuk subjek sosiologi ni, dia ada satu je. Dia ada dua, tutorial dan kuliah? Saya rasa ada satu je kot.
Ada satu masuk search dekat KLMS tu subjek sosiologi dan enroll subjek tu. Tapi kat LMS ada dua. Satu Miss Hanem, satu lagi Satu lagi. Satu lagi Puan Julia. Okey, masuk. Puan Julia. Saya rasa tu yang lama punya, tak apa. Masuk saja yang Puan Julia punya. Saya Puan Julia. Sebabnya kami dalam jadual Jumaat ni kelas dengan Miss Hanem. tutorial kan. Yang itu yang lama punya, yang atas nama Puan Julia dengan Puan Hanem tu yang semester lepas punya. Tak apa, nanti saya rasa besok akan di-reset semula KLMS tu. Okay? Masuk dulu. Kalau nanti terkeluar, boleh masuk semula atas nama saya. Saya ada dekat dalam, Kalau macam tu saya ada dekat dua-dua tu. Okay? Sekejap lagi saya akan bagikan link untuk attendant. Okay, untuk attendant. Untuk attendant hari ini. Dekat dalam KLMS yang atas nama Puan Julia. Okay, attendant ni anda kena isi sehingga pukul 5 lah. Lepas pukul 5 tu dah tak boleh nak tanda. Okey, 82 orang. Okey, terima kasih. Itu saja. Tak ada apa-apa lagi ya. Okey. Ada soalan? Fakta sosial lebih kepada akulturasi. Akulturasi itu apa? Afiqah Hazwani. Akulturasi itu apa? Akulturasi tu dia macam penyerapan budaya yang dominan kepada budaya yang majoriti. Budaya yang minoriti. Budaya minoriti. Awak tahu daripada mana akulturasi ni? Sem lepas subjek hubungan etnik. Hubungan etnik. Okey. Budaya minoriti kan. Akulturasi tu budaya minoriti. Kita pun ada juga topik ni pun akan ada jugalah dijelaskan. Saya tak ingat saya minggu ke-6 kot. Kan. Fakta sosial ni berbeza dengan akulturasi. Akulturasi ni tengok balik dalam fakta sosial tadi. Fakta sosial ni dia seolah macam keterpaksaan. Dia lebih kepada contoh undang-undang kat sekolah kan. Undang-undang kat sekolah, budak ni dia nak buat tapi ataupun dia tak nak ikut undang-undang, jenis yang tak suka undang-undang, tapi tak nak kalau pergi sekolah kena ikut undang-undang. Kena ikut garis panduan ataupun disiplin yang telah dinyatakan dekat sekolah. Yang telah ditetapkan kat sekolah tu. Okay. Kalau akulturasi saya rasa dia penyerapan, kalau minoriti kan dia penyerapan untuk dia membiasakan diri dengan budaya itu. Setengah orang ada yang kurang bersosial mungkin kerana malu atau sebagainya. Jadi macam mana dia nak mengatasi masalah ini? Kena belajar bersosial lah. Saya tak ada jawapan lain. Kena belajar bersosial. Cara nak mengatasinya kena belajar bersosial. Belajar cara berkomunikasi. Kadang-kadang kita kurang bersosial sebab kita tak tahu nak cakap apa dengan orang ni. Kan? Aku nak cakap apa yang duduk dua orang. Cakap apa Nak cakap apa? Tak tahu nak cakap apa. Kan? Belajar berkomunikasi. Ataupun tahu isu semasa. Jadi kalau kita banyak tahu maklumat-maklumat, jadi kita boleh jadikan bahan sembang. Bahan untuk berkomunikasi, bahan untuk bicara. Jadi bolehlah berinteraksi kat situ. Malu sebab kita itulah, sebab kita tak tahu nak cakap apa. Ataupun tidak ada confident. Tak confident pun satu hal juga. Kan? Tak confident pun satu hal juga. Okey. Itu saja saya rasa. Terima kasih untuk kuliah minggu ini. Minggu depan, minggu satu lagi kemungkinan saya akan bagi dalam bentuk video lah. Okay. Minimum kita buat pertemuan 3 kali semester. Kalau ada extra mungkin 4 kali. Tengok. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa-apa,
Terima kasih di atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Dadah. Betul.